سنة بقراءة أم الكتاب الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة عيننا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يا الله عزوجين اكتب لا تنما. قال المصنف رحمه الله ونفعنا الله بعلوم في الدارين. قوله هنا اوكي. قوله من قوله perkataan qaul man? Imam Al-Laqani. ماذا قال؟ فالعباد مختلف مرورهم. فالعباد هنا فالعباد maka hamba-hamba ini mukhtalif, ay asalnya mukhtalifu mururihin. Mukhtalif dalam matan kita baca mukhtalif. Sebab apa? Kita nak jaga hujung syair dia. Semua bagi mati. Fal ibadu mukhtalif, maka hamba-hamba berbeza. Berbeza apa? Mururuhum. Bidi. Mururuhum sini i'rab jadi apa? Kaifa i'rabu mururuhum? Mukhtalifu mururuhum. يلا حفيظ. دائما أنا لم نصل بعد ولكن أنا دائما أذكركم. مثلا مختلف مرورهم. يلا اسمعوا. هذا نظير قول الله تعالى ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها من هذه القرية الظالم أهلها ماذا؟ أهلها ماذا؟ أهلها فاعل. أوكي فهمتم؟ مرور مختلفون. مرور sini isim fa'il dia beramal dengan amal fa'il. Jadi mururum kita i'rab sebagai fa'il. Ai asalnya apa? Ikhtalafa mururuhum. من هذه القرية الظالم أهلها. من هذه القرية الظالم أهلها. ظالم tadi dia beramal. Ahluha dia apa? Ahluha itu fa'il bagi isim fa'il. Asalnya ikhtalafa mururuhum. Kita ganti fi'il ni kepada isim fa'il. Mukhtalifu mururuhum. Wadah? من هذه القرية الظالم أهلها. فالعباد مختلف مرورهم. Maknanya mururum apa? Dia adalah apa? Fa'il. Mana amil dia? Amil dia apa? Mukhtalif. Isim fa'il. Ingat ya? Apabila isim fa'il beramal, okey, isim fa'il beramal dengan fi'il mabni al-ma'lum, maka apa? Isim maf'ul dia beramal apa? Dengan fi'il mabni lil majhul. Okey, ada apa nanti kita bahas pada tu. Ai tafsir dia.
Ai yaitu idza alimta anna as-sirata, ai tafsiriyah, idza apabila alimta engkau mengetahui anna as-sirata, sungguh sirat ini, jambatan ini, wajib kita beriman. Wajib ini apa makna dia? Pasti akan datang. Sebab Allah sebut kita tahu benda ni wajib berlaku. Benda wajib. Anna as-sirata wajibun. Mana wajib kita beriman. Sirat ni ada dan dia pasti akan ada. Sebab apa? Allah sebut je jelas. Allah sebut Al-Quran apa? Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Tidak ada seseorang kamu pun melainkan dia pasti akan melimpas neraka jahannam. Semua kita kena limpas neraka. Makna kita kena limpas sirat. Kana rabbika hatman maqdiya, sesuatu yang pasti yang telah diputuskan. Sebab tu wajib kita beriman. Apa? Ada di sana sirat. Jadi kita sini fa'lam, maka ketahuilah. Kalau kita beriman, ketahui lagi. Fa'lam, maka ketahuilah annal ibadah, sesungguhnya hamba-hamba ini. Lagi isim fa'il beramal amal fa'il. Mutawafitun mururuhum. Sini kita boleh baca mutawafitu mururihim, boleh? Faham tak? Situ mutawafitu. Kalau kita mutawafitu, kita baca mururihim. Kalau kita baca annal ibadah mutawafitun mururuhum, fadih. Tapi bila annal ibadah mutawafitu tanpa tasydid, mutawafitu muru. Okey, mutafawitu. Okey. Bertanya, kalau kita mutafawitu, ingatlah kita baca mururihim. Kalau kita baca mutafawitun mururuhum, fadih tasydid ya? Beza tu. Okey. Berbeza limpasnya alaihi, melimpas mereka. Mururihim, melimpas mereka. Alaihi, di atasnya. Atas apa? Ala sirat. Fi sur'atin najati, pada cepatnya najah, keselamatan mereka, kejayaan mereka. Wa adamiha, dan tidak berjaya, ada yang gagal. Sebab tu kita sebut apa? Melimpas sirat ini adalah apa? Dia adalah gambaran kehidupan kita di dunia. Bagaimana kita menjalani kehidupan kita di dunia ini. Sebab tu Rasulullah sebut. Okey. Rasulullah sebut apa? Dalam sebuah hadis, nanti kita baca hadis tu. Tak apa, kita sebut ni. Kita baca ni dulu. Falaisu, maka tidaklah mereka itu hamba-hamba ini. Falaisu, maka tidaklah mereka ini fil mururi alaihi, fil mururi, pada melimpas di atasnya. Fil mururi alaihi, atasnya, atas sirat, ala haddis sawa'in, di atas haddin, had, cara, sawa'in yang sama, tak sama, berbeza-beza hamba Allah ini melimpas sirat. Wa qawluhu, dan perkataannya, wa qawluhu, perkataannya, fasalimun, maka yang selamat, wa muntalifun, dan yang binasa. Muntalifun yang binasa. Ai, apa maknahu? Ai, iaitu tafsiriyah. Faminhum, maka sebahagian daripada mereka ni, ai minal ibad ini, daripada hamba-hamba ini, pada manusia semua ni. Faminhum am faminal ibadi. Faminhum
Faminhum, maka mereka ini fariqun salimun, golongan yang selamat. Allahumma ja'al minhum. Sebab Allah sebut kan, summa nunajjil ladzina taqaw. Okey, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya thumma nunajjil ladzina taqaw. Kemudian kami selamatkan orang yang bertakwa. Orang di dunia hidup mereka bertakwa, tidak menjadikan hidup mereka dikuasai oleh hawa nafsu. Okey, minal wuqu'i, daripada terjatuh, minal wuqu' terjatuh, fi nari jahannam, pada neraka jahannam. Wa minhum, dan sebahagian dari mereka ini, fariqun, golongan, muntalifun, yang binasa, bil wuqu'i, dengan terjatuh, fiha, padanya, pada neraka jahannam. Sebab Allah sebut apa? Summa nunajjil ladzina taqaw wa nadhur zalimina fiha jithiya. Kami biarkan orang zalimin, orang yang zalim, zalim dengan melakukan kekufuran, zalim dengan melakukan kemunafikan, zalim dengan melakukan kemaksiatan. Imma 'ala dawami, sama ada yang binasa tadi, imma sama ada 'ala dawami, atas selama-lamanya. Mereka ini penghuni neraka buat selama-lamanya. Sampai bila? Sampai bila-bila. Sampai bila? Sampai bila-bila. Khalidina fiha abada, kekal di dalamnya buat selama-lamanya. Innahu, Allah sebut apa? Siapa mereka ini? Kal watta'bidi. Sama ni, dawan watta'bid, abadi, takbir ni dan abadi. Kal kuffar, kal kuffar, seperti orang kafir. Wal munafiqin, dan orang munafik. Mereka ini kekal dalam neraka selama, sampai bila? Sampai bila-bila. Lama mana? Selama-lamanya. Sampai bila? Sampai bila-bila. Khalidina fiha abada, kekal dalamnya buat selama-lamanya. Sebab tu kita minta berlindung. Allahumma inni al-kufri wal faqr, aku berlindung daripada kekufuran. Kita minta dong, wa na'udzul nifaq, Allahumma inna bin nifaq, kami berlindung daripada kemunafikan. Minta berlindung daripada munafik. Sebab tu munafik ini, sebab tu berbohong, saudara. Ini jalan-jalan munafik, ya. Jalan-jalan munafik, ya. Ingatlah jalan munafik. Sebab Allah sebut, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik itu fid darkil asfali minan nar, dasar neraka yang paling bawah lagi. Sebab apa? Sebab mereka berpura-pura Islam. Apa ciri-cirinya? Suka berbohong. Apa ciri-cirinya? Suka mungkir janji. Apa cirinya? Hipokrit, cakap lain, depan lain, belakang lain. Ciri munafik semua ni. Apa lagi? Suka berpura-pura. Apa lagi? Suka membelit. Iyalah, benar-benar, tetapi dia suka belit. Kita hidup dunia ini satu bahasa saja itu. Faham tak? Satu bahasa. Mana satu bahasa? Satu cara apa? Cara apa? Bahasa apa? Bahasa iman. Bahasa apa? Kita hidup dunia ini, bahasa kita satu saja. Bahasa kita apa? Bahasa iman. Bahasa Islam. Betul lah. Salah lah. Apa dibelit-belit lagi? Faham tak? Sebab tu ingatlah munafik ni. Sebab tu kita kata, kalau mau tanya, adakah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adakah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak sampai pada kita? Kalau mau tanya, adakah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tak sampai pada kita? Kita kata ada. Kita yakin ada hadis tak sampai pada kita. Dengan penuh yakin kita kata ada hadis Rasulullah tak sampai pada kita. Dengan penuh yakin kita jawab, bukan kita kata rasa-rasa, bukan rasa-rasa. Dengan penuh yakin kita mengatakan ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak sampai pada kita.
Kalau orang kata tak ada tu, dia tak faham agama ni atau tak belajar hadis. Kalau dia kata tak ada, semua hadis Rasulullah sampai sudah pada kita. Kalau dia kata ada begitu, sama dia tak belajar hadis ataupun apa? Ataupun dia sengaja nak menegakkan kebatilan. Sebab apa? Siapa Rasulullah SAW bagi tahu semua munafik? Nama-nama munafik. Siapa Rasulullah bagi tahu? Hudzaifah. Rasulullah ilaihi asma al-munafiqin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahsiakan kepada dia nama-nama orang munafik. Jadi apa hadis? Ma usnida ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn. Sesuatu disandarkan kepada Rasulullah sallallahu daripada perkataan atau perbuatan atau pengakuan Rasulullah. Jadi ini perkataan Rasulullah hanya sampai pada siapa? Sampai pada siapa? Sampai pada Hudzaifah. Sampai pada kita ke? Tak. Ini taklah. Kalau begitu tak sempurna lah. La haula, bukan masalah itu. Mana itu? Tanpa itu pun Islam ni tak sempurna. Okey, hadis itu perkataan Rasulullah sini, nama-nama munafik hanya apa? Hanya terhenti kepada Hudzaifah radhiyallahu anhu. Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu. Sampai pada dia saja. Jelas tu. Ini jadi kalang kabut boleh. Okey, ada hadis itu. Hadis apa? Hadis Hudzaifah radhiyallahu anhu. Hanya terhenti pada Hudzaifah. Hadis apa? Hadis tentang nama-nama munafik. Omar pun tak tahu, Abu Bakar pun tak tahu, Ali pun tak tahu. Yang tahu hanya siapa? Hanya Hudzaifah radhiyallahu anhu. Okey, jelas ya? Kemudian wa imma ila muddatin wa imma dan ataupun ila muddatin kepada satu tempoh yuriduhallahu ta'ala mengkehendaki dengannya Allah Ta'ala. Makna Allah kehendaki mereka dalam neraka ini apa? Untuk dibakar segala dosa-dosa mereka di dunia dulu. Untuk dibakar apa? Dibakar kemaksiatan yang mereka lakukan, dibakar kederhaka mereka lakukan di dunia dulu. Sebab Allah sebut apa? Allah sebut Al-Quran, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah mengampunkan. Allah tidak sekali-kali mengampunkan dosa orang yang mensyirikkannya. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah ampunkan selain berdosa syirik semua kah? Tak. Wa yaghfiru atau sesiapa yang Allah kehendaki. Ingat, bukan Allah ampun semua, tetapi siapa yang Allah kehendaki Allah ampunkan. Siapa Allah tak kehendaki Allah azab dalam neraka, dibakar dulu dosa-dosa dalam api neraka, dibakar dulu kefasikan kederhakaan daripada Allah dalam api neraka, baru dibawa masuk ke dalam syurga. Macam sebut hari sebelum ni. Apa? Siapa yang terakhir masuk syurga, lelaki atau perempuan? Lelaki. Ada hari tengah sebutkan bulan puasa lalu. Akhirul rajulu yakhruj minan nari wa akhiru dukhulan ilal jannah. Orang terakhir keluar daripada api neraka dan apa? Orang yang apa? Terakhir keluar daripada neraka dan terakhir masuk syurga. Itu pun nikmat dia apa? 10 kali ganda nikmat dunia. Okey. Dia kata apa? Summa yanju, kemudian mereka berjaya. Makna berjaya apa? Berjaya ke syurga. Sebab Allah sebutnya, yang Allah haramkan syurga ini satu golongan saja. Allah sebut apa? Innahu man yushrik billahi faqad harramallahu alaihi al-jannah. Yang Allah haramkan syurga. Innahu man yushrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah. Sesungguhnya sesiapa yang mensyirikkan Allah, sesungguhnya Allah mengharamkan syurga untuknya sama sekali. Sebab tu wirid kita pagi petang apa? Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika syai'an a'lamuhu wa astaghfiruka ma la a'lamu. Tuhanku, ya Allah, aku berlindung denganmu ya Allah daripada mensyirikkan engkau dengan sesuatu a'lamuhu, aku mengetahui dengannya,
Wa astaghfiruka, dan aku memohon keampunan padamu ya Allah, sesuatu yang aku tak tahu, rupanya benda itu syirik, tapi aku tak tahu ya Allah, minta aku ampun ya Allah. Okey. Itu doa minta berlindung pada syirik. Okey. Ka ba'di usatil mu'minina, seperti sebahagian usati ahli maksiat, al-mu'minin, daripada orang beriman, mimman qadallahu alaihim, daripada qada, telah menghukum Allah alaihim, ke atas mereka, bil azab, dengan azab. Allah tak ampunkan mereka. Sebab Allah sebut, okey, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah ampunkan dosa selain syirik, dosa berjudi, dosa berzina, dosa mencuri, dosa mengumpat, dosa riba. Allah ampunkan untuk sesiapa yang dia kehendaki saja. Dia tak kehendaki, dibakar dosa dengan dosa-dosanya dalam neraka. Sebab apa? Habis bakar dosanya, barulah Allah bawa masuk dengan rahmatnya ke dalam syurga. Mada ta'mal? Katab dah makna? Ba'da das'una uraqibu kaifa. Man lam yaktub makna ada basirah? Ifhas kitabul aqidah ba'da al muraja'ah. Man lam yaktub makna? Ibas. Yatakhayyal yatahaddatsuna. Basirah? Ifhas. Uktub man lam yaktub هذا من لم يضبط كتابه. والفريق الأول dan golongan pertama. Golongan pertama siapa? Fasalimun, yang selamat ni. Allahumma ja'alna minhum. Allahumma ja'al minhum. Humus salimuna, golongan yang selamat. Humus salim, selamat. Minas sayyiat, daripada keburukan mereka kerjakan. Itu kita harap kepada Allah. Selamat apa? Kita selamat dapat diberatkan dengan keburukan yang kita kerjakan. Sebab tu kita sebut selalu doa kita, Allahumma taqabbal minna hasanatina wa tajawaz anna sayyiatina. Ya Allah, taqabballah, terima daripada kami apa? Kebaikan kami, dan ya Allah, maafkanlah keburukan kami. Okey. Allahumma taqabbal minna hasanatina. Ya Allah, terimalah ya Allah, makbulkanlah kebaikan yang kami kerjakan. Wa tajawaz anna sayyiatina. Ya Allah, keburukan kami banyak ya Allah, itu kau maafkan ya Allah. Kita harap kita berjumpa Allah dengan apa? Kita harap ini kita semua kita berjumpa, kita kembali balik kepada Allah dalam keadaan Allah menerima kebaikan kita. Allahumma amin. Dan memaafkan kejahatan kita. Sebab tidak fasalimu, sebab disebut sini humus salimu minas sayyiat, yang selamat daripada diberatkan dengan keburukan, kederhakaan, kemungkaran, kefasikan dia lakukan. Okey. Wa ahlur rajhanil a'malis salihati, dan golongan rajhani, lebih a'malis salihati, amalan-amalan yang salih. Mimman khassahumullah, daripada khassahumullah, orang yang Allah mengkhususkan Allah mereka. Allah khusus mereka ini apa? Bisabiqatil husna, dengan sabiqatil husna. Allah sebut apa? Walladzina sabaqat lahum minnal husna ulaika naha mubadun, dengan pendahuluan yang baik, mana ketetapan yang baik untuk mereka. Sabiqatul husna, ketetapan yang baik untuk mereka. Walladzina sabaqat lahum minnal husna ulaika naha madha bi, ya Allah, fi surah haji, ulamu mubadun. Okey. Wa haula'i
dan mereka ini wa haula'i, dan mereka ini yajuzuna, mereka melimpas. Ay sa'atil dakhala al-waqt al-isha sabi'u kam ثامنة ولا خمسة أيوة وهؤلاء يجوزون, dan mereka ni yajuzuna, melimpas, katarfil ain, seperti apa? Tarfil ain, kelipan seperti ni, ni seperti apa? Apa ni? Ini tarfil ain, sekelip mata. Aywa, sekelip mata. Sebab tu dia kata apa? Ini sekelip mata macam mana? Macam mana sekelip mata? Seperti seorang lelaki berilmu daripada kalangan apa? Pembesar Nabi Sulaiman alaihissalam. Sewaktu apa? Okey. Sewaktu dibuka offer oleh Nabi Sulaiman alaihissalam, siapa yang mampu bawa singgahsana Ratu Balqis ke Baitul Maqdis, ke tempat pemerintahan Nabi Sulaiman alaihissalam. Jadi sebab tu ingat ya, Imam Mahdi di mana pemerintahan dia? Baitul Maqdis, bukan di Madinah. Imam Mahdi, ingatlah, ini sekarang Imam Mahdi pening kita dengar. Imam Mahdi akan muncul di tanah Melayu daripada Bani Tamim. Tanah mim Melayu. La haula wala quwwata illa billah. Di mana dia belajar syarah hadis mengarut sesat lagi tu. Serang kita Bani Tamim ni kabilah ma'ruf yang dikenal ya. Tamim bin Mur. Tamim bin Mur bersambung kabilah keturunan mereka. Tamim bin Mur bin Ud sampai siapa apa? Bin Mur bin Ud sampai pada Qahtan, sampai pada Adnan Qahtan, akhirnya sampai pada siapa? Sampai Nabi Ismail alaihis assalam. Ini mudah dah. Tamim ini sebenarnya tanah, mim Melayu. Jadi Bani Tamim, mim tanah Melayu, daripada tanah Melayu. Bukan tanah Melayu. Di mana dia keluar? Fayubayyu bainar rukni wal maqam. Dia dibai'ah rukun apa? Hajarul Aswad dan maqam Ibrahim. Dia lari pada mana? Lari pada Madinah. Fa idza rajulun yakhruju minal Madinah, yahrubu minal Madinah. Seorang lelaki yang apa? Lari daripada Madinah. Asalnya di mana? Dia lari ke Mekah. Di bai'ah di antara maqam Ibrahim dengan apa? Hajarul Aswad. Itu. Ini lah tanah Melayu. Imam Mahdi ini pada tanah Melayu. Tamim. Bani Tamim ini, pemuda Bani Tamim ini, dia bukan Mahdi. Sebab Mahdi ini, Bani Tamim ini bukan keturunan Rasulullah. Bani Tamim keturunan siapa? Sayyidina Abu Bakar. Bani Tamim ini, dia akan memimpin satu pasukan yang mereka lah akan menyambut kedatangan Al-Mahdi. Sebab tu Allah sebut, Idza talat rajus sud min qibalil masyriqi fabayi'uhum walau habwan 'ala thalji. Apabila kamu melihat, idza talat, melihat apa? Rayatus sud. Apa rayatus sud? Okey, rayatus sud apa? Bendera hitam min qibalil masyriq, daripada sebelah timur. Fabayi'uhum walau habwan 'ala thalji. Maka pergilah kamu meletakkan taat setia pada mereka, biarpun kamu terpaksa merangkak di atas salji. Biarpun kamu terpaksa merangkak atas salji. Di mana? Timur itu. Dalam hadis lain di mana? Kalau dia kata di mana? Di sebelah Khurasan. Di mana Khurasan? Kawasan Afghanistan, kawasan Uzbekistan, kawasan Turkistan sekarang ni. Itu kita bagi Khurasan, antara India dengan Parsi, tengah antara India dengan Parsi, Iran, antara India dengan Iran. Itulah kita panggil kawasan Khurasan. Mereka keluar di situ. Mereka lah nanti sewaktu orang tinggalkan Islam, kelompok sini, pasukan sini, mereka bangun membawa apa? Bendera Islam. Mereka lah akan berjuang mengembalikan Islam sehingga akhirnya mereka lah membai'ah Mahdi. Faham tu? Itu maksudnya. Ini tanah Melayu, bersedialah bendera hitam daripada Nusantara. Okey, jadi wah ya katar fil ain. Jadi kita balik tadi. Jadi tengok ya. Okey. Apa?
Jadi apa Nabi Sulaiman sebut? Ayyukum ya'tini bi'arsyiha qabla an ya'tuni muslimin. Siapakah antara kamu, wahai pembesar-pembesarku, mampu membawa singgasana Balqis daripada Sabah, kerajaan Sabah. Kerajaan apa? Kerajaan Yaman lama. Tengok zaman dia orang tu, zaman Sabah tu dia telah ada empangan air. Dikenali sebagai Siddul Ma'arib. Empangan air Ma'arib. Ada sudah empangan air untuk menampung bekalan air untuk kegunaan dan juga pertanian. Kita tahu ada kah? Kita ada stesen jero kuasa air kah? Zaman Nabi Sulaiman ada sudah dia punya empangan air. Macam Kenyir semua tu. Timah Tasuh, empangan Beris. Okey. Faham tak? Empangan apa? Like Pedu. Tahu empangan apa? Tahu keluar kemarau, catulah air kita. Sebab apa? Sebab tak ada empangan. Jadi dia kata apa? Qala ifritum minal jinni ana atika bi qabla an taquma min maqamik. Maka ifrit daripada jin berkata, aku akan bawa singgasananya sebelum kita selesai mesyuarat. Tapi seorang tu kata apa? Wa qala indahu ilmun minal kitab. Maka berkata orang lelaki di sisinya ilmu kitab, ana atika min qabla an yartadda ilaika tarfuk. Aku bawa singgasananya sebelum kau sempat apa? Mengejipkan biji matamu. Sekelip mata saja ada sudah. Sebab di sini nak tunjuk apa? Kalau ulama tersebut nak tunjuk ilmu manusia ini lebih tinggi daripada ilmu jin. Jangan risau jin tu. Jangan risau tu. Manusia lebih tinggi lagi ilmu daripada ilmu jin. Okey. Dia kata waha ulai junu katarfil ain, bagaikan sekelip mata. Dia limpas sirat. Macam begitu saja di syurga sudah. Sudah di syurga. Makna apa? Sampai ke pintu syurga sudah. Okey. Sekejap mata saja tadi di mahsyar sirat, dia limpas sirat katarfil ain. Sekejap mata ada sudah pintu syurga. Seperti di dunia dulu, dialah orang yang paling bersegera dalam kebaikan, dan dia orang paling bersegera dalam menentang kemungkaran. Dia tak tunggu orang lain dulu. Faham tak? Katarfil ain ada sudah di depan pintu syurga. Sebab apa? Di dunia dulu dialah orang yang paling ke depan, paling laju, paling cepat dalam mengejarkan kebajikan. Dia tak tunggu orang lain. Kemungkaran, dia tak tunggu orang lain. Dia nampak mungkar, dia teruslah lawan kemungkaran. Dia tak tunggu orang lain. Ke syurga bagaimana? Katarfil ain. Sebab sirat ini gambaran hidup kita di mana? Di dunia. Okay, wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Apa hukum rakyat memilih atau mengangkat seorang perempuan sebagai pemimpin? Okey, dalam Islam, ingat ya, perempuan tidak boleh diangkat untuk memimpin. Cuma nanti kita belajar dalam bab imamah, ada perkara-perkara kita tugaskan kepada perempuan. Boleh. Contohnya isbah. Nak jaga apa? Jaga pasar. Jaga apa? Contoh hari Jumaat. Orang lelaki pergi masjid. Jadi siapa nak jaga tak solat Jumaat ni? Nak pergi cari solat Jumaat. Waktu tu boleh kita langkit pegawai hisbah ni daripada perempuan. Sebab lelaki solat Jumaat kan? Jadi pegawai hisbah ni dialah yang cari lelaki mana ni yang lihat-lihat dah pergi solat Jumaat ni. Boleh. Tapi untuk lelaki pemimpin cara amnya tak boleh. Sebab Rasulullah sebut apa? Ma afla qaumun wallau umuruhum imra'atan. Tidak akan berjaya suatu kaum yang melantik pemimpin mereka, melantik untuk menjaga urusan mereka seorang perempuan. Tak akan berjaya. Sebab tu dalam Islam syarat pemimpin ni apa? Ar-rujulatu, lelaki. Perempuan tidak boleh diangkat sebagai pemimpin. Itu dalam sistem Islam. Makna pemimpin tertinggi, pemimpin inilah nak angkat jadi pemimpin. Tapi dalam sistem demokrasi, siapa suara banyak, bukan kata perempuan dia tak kira kau fasik kah, kau jahat kah, ikutlah. Kalau kau ada duit bertanding lah. Sebab demokrasi dia tak kira. Dia kira apa? Siapa suara banyak jadi dia pemimpin. Islam tak. Ingatlah cara umumnya, asalnya. Ingatlah, ma afla qaumun wallau umuruhum imra'atan. Tidak akan berjaya satu kaum melantik pemimpin mereka perempuan. Jadi Rasulullah tak berjaya. Di mana cari kejayaan? Rasulullah sebut tak berjaya. Okey.
Assalamualaikum Ustaz, benarkah hadis dhaif boleh diangkat darjatnya dengan sains Al-Quran tak boleh mengangkat hadis dhaif? Macam mana ni? Dia begini ya dulu. Macam mana? Tengok nama kata ni. Assalamu Ustaz, benarkah hadis dhaif boleh diangkat darjatnya dengan sains? Al-Quran tak boleh mengangkat dia. Tengok ni begini. Apa makna hadis dhaif atau hadis mardud? Huwa ma lam yatarajjah sidqul mukhbar anhu, sesuatu yang apa? Tidak kuat benarnya apa diberitahu pada kita. Faham tak? Makna dia, kalau makna khusus lagi, apa makna dhaif? Ma lam yatawafar fihi syurutus sihah. Satu hadis yang tidak sempurna padanya syarat sahih hadis. Antaranya apa? Sedap apa? Masalah pada sanad dan juga masalah pada matan. Masalah dia pada sanad. Ini kalau baca hadis. Sebab tu jadi setengah hadis ni, ingat ya, masalah sekarang macam mana Bidi nak terang macam mana masalah ilmu hadis ni? Kita belajar nah. Ingat mu 2 tahun baru habis tu kita berambut hadis apa? Hadis mu'dal. Sebab hadis dhaif ni antaranya yang sebut mu'allaq, mu'an, mu'dal, mursal, munqati', syadz, munkar, khilafu siqat. Faham tak? Banyak jenis hadis dhaif ni. Sebab setengah cari cara umumnya hadis dhaif ini dia apa? Dia dhaif pada sanad perawi dia. Biarpun matan dia sahih, matan dia tak ada masalah. Contoh hadis. Hadis apa? Man arafa nafsahu arafa rabbah. Siapa kenal dirinya, kenal Tuhannya. Hadis dhaif di segi apa? Sanad dia, tapi matan dia kuat. Sebab apa kuat? Quran ada sabit dengan ayat Quran. Allah sebut apa? Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim. Kami tunjukkan kepada mereka tanda-tanda kuasa kami pada apa? Pada penjuru dunia dan pada diri mereka. Jadi apabila datang hadis man arafa nafsahu arafa rabbah, siapa yang kenal dirinya dia kenal Tuhannya. Betul lah Quran sebut begitu. Jadi matan hadis ni perkataan ini sahih, tapi sanad dia lemah. Sebab apa? Perawinya jaringan perawinya ada masalah. Sama juga dengan apa? Dengan apa? Sama juga dengan kita sebut hadis apa? Kata Rasulullah, raja'na minal jihadil asghari ilal jihadil akbar. Wa mal jihadul akbar ya Rasulullah? Jihadun nafsi. Kita kembali daripada jihad yang kecil pada jihad yang besar. Apa jihad yang kecil tu? Jihad yang besar tu Rasulullah? Jihadun nafsi. Hadis ni sanad dia dhaif. Sebab apa? Di dalam perawi dia tu terdapat nama Ibrahim ibnu Ablah. Dia dhaif hadis. Jadi kita hadisnya dhaif, tapi matan dia kuat. Sebab Allah sebut apa? Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang berjihad pada kami akan tunjukkan kepada mereka jalannya kami. Sedangkan waktu tu bukan jihad perang lagi. Jihad apa? Sebab ayat tu ayat Mekah. Mekah belum disyariatkan jihad perang lagi. Jadi merujuk apa? Jihad hawa nafsu. Sebab jihad nafsu zaman Mekah ada, zaman Madinah ada. Sedangkan jihad perang ini hanya zaman Madinah. Jadi jihad besar. Quran makna dia hadis ni sanad dia dhaif, tapi matan dia sahih. Begitu kita kata. Contohnya satu hadis dhaif ni tiba-tiba sains bertepatan dengan sains. Dia segi sanad dia tetap tak boleh menaikkan apa? Darjat dia menjadi hadis sahih. Sebab apa? Sebab masalah sanad dia, perawi dia kadang pelupa. Kadang-kadang perawi dia apa? Perawi dia apa? Kadang-kadang dia riwayat, kita tanya muhadis tanya balik. Aku tak pernah ingat bila aku cerita hadis tu. Masalah juga perawi ni, faham tak? Ini ilmu yang sangat luas. Sebab tu kita kata ilmu hadis ni kan. Sebab tu waktu Ustaz tanya Syekh Ustaz dulu, dia kata dalam syariat ni dua ilmu dia cakap. Dua ilmu ni paling sukar sebenarnya. Dua ilmu dalam syariat ni paling sukar. Pertama dia kata ilmu usul fiqh. Kaedah mengeluarkan hukum. Dia kata hadal ilmu yahtaj ila dzaka'il mufrid. Dia perlu kecerdikan yang luar biasa. Untuk macam mana dia nak pertimbangkan hukum. Dengan qiyasnya, qiyas syabahnya. Faham tak? Ini apa tanqidul mana dengan ilatnya, dengan apa? Dia nak tahu pula apabila bertembung ilat dengan apa? Maksud syariah, mana nak dahulukan. Dia kata hadal ilmu yahtaj ila dzaka'il mufrid. Kecerdikan luar biasa untuk kuasai. Dia kata yang kedua, ilmu hadis. Yang kedua susah ini, ilmu hadis. Sebab dia kata, li'annahu
yahtaju ila ma idza dzakiratil mufritati, kekuatan zakirah yang luar biasa. Dia perlukan kekuatan ingatan yang luar biasa. Sebut perawi ini tahu lahir bila, meninggal bila, siapa guru-guru dia. Okey, kalau sebut jaringan ni, ini jaringan ni, sebut saya apa silsilah para perawi. Ini silsilah ni akan balik pada Abdullah bin Mas'ud. Ini silsilah ni balik pada Abdullah bin Umar. Silsilah ni balik kepada Ibnu Abbas. Silsilah ini silsilah apa? Mu'adz bin Jabal. Sampai begitu. Silsilah ni silsilah Abi Hurairah. Sampai begitu. Dia boleh ingat. Tapi kita sekarang adakah? Maknanya, adakah? Sebab tu muhaddis ni dia kata, idza quwwatiz zakiratil muftiritati, kekuatan ingatannya yang luar biasa. Dua ilmu ni. Sebab tu kita tengok kalau kita baca sejarah, kita baca ulum hadis kan. Kita tengok habis nanti kita jumpa bab hadis makhluk, bab akhlak makhluk, bagaimana luar biasanya ingatan Imam Bukhari. Tapi sekarang fitnah kita sekarang apa? Yang tak belajar pun ilmu hadis, tak pernah pun baca apa? Tadribur rawi tak pernah baca pun. Bukan kata Turibi apa? Baiquniyah pun tak pernah baca pun. Tak pernah belajar pun. Tapi hadis ni dhaif ni. Hadis ni nak bahas bab hadis. Faham tak? Dia tak pernah belajar, mana tak ada ilmu tak nak bahas tentang apa. Balik-balik dengar Google saja. Oh, bukan begitu kalau belajar hadis ya. Okey. Aina. Assalamualaikum. Habis tadi dua kan? Dua saja sebenarnya. Manusia yang berdosa ada yang masuk syurga dan ada yang masuk neraka. Boleh ustaz bagi pencerahan ya? Okey, sebab tu kita kata ingat ya. Ada yang masuk manusia yang berdosa, ada yang Allah maafkan dan ada yang Allah tidak maafkan. Sebab tu ini dalam ilmu tasawuf kita belajar itu. Sebab tu ingat ya. Adam dia bersalah pada Rabbnya. Iblis juga bersalah pada Rabbnya. Kedua-duanya melanggar perintah Allah. Iblis, Allah perintahkan dia agar sujud kepada Adam, dia enggan. Dosa. Adam, Allah perintahkan dia agar jangan makan buah buah lah. Bukan buah khuldi sebenarnya ni. Buah apa? Buah yang dilarang dalam syurga. Khuldi itu iblis bagi nama. Nama khuldi sebut buah khuldi. Buah tu iblis yang bagi nama. Saital khuld apa? Illa an takuna malaikat atakun min khalidin. Setengah kata buah anggur, macam-macam lah. Jadi dua-dua melanggar perintah Allah, faham tak? Tapi mengapa Adam Allah maafkan? Adam langgar perintah Allah, iblis langgar perintah Allah. Adam selepas dia langgar perintah Allah, dia sedar dirinya hamba yang bersalah. Terus sebut, qala rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Maka Adam dan Hawa berkata, Rabbana, Tuhan kami, zalamna anfusana, kami menzalimi diri kami. Okey. Sekiranya tidak keampunan Engkau pada kami ya Allah, nescaya kami akan menjadi, dan tidak rahmat Engkau pada kami ya Allah, nescaya kami menjadi yang rugi. Nampak tu? Adam dia melakukan kesalahan. Kita ingatlah kita Nabi tak melakukan dosa. Dia salah. Tapi bukan dosa. Sebab bagi kita, akidah kita, Nabi tak melakukan dosa. Jadi sini dia sedar dia bersalah di sisi Rabbnya. Tapi iblis sudah buat salah. Apa sebut? Qala asjudu liman khalaqta tina. Dia berkata, adakah aku sujud? Sudah buat salah, bongkak lagi. Asli man khalaqta tina. Adakah aku sujud dengan makhluk yang kuciptakan daripada tanah liat saja? Nak suruh aku sujud? Kenapa? Beda. Sebab tu ingat ya. Begini. Hamba Allah apabila, sebab tu Allah sebut, Rasulullah sebut ya, ini kesimpulan dia. Kullu ummatin mu'afa illa al-mujahirun. Semua umatku dimaafkan dosa-dosa mereka, melainkan al-mujahirun, yang terangan-terangan melakukan dosa. Dia taku dosa, dia angkuh. Katakan, aku beli nombor, menang aku 5,000. Bangga lagi cerita dengan orang. Okey, kau berapa botol aku boleh minum? Aku berapa botol? Sebotol. Aku 13 botol aku minum. Sebab tu vaksin tak ada apa aku. Vaksin masuk pada aku tak ada apa sudah. Tak ada fungsi sudah. Sebab 13 botol aku sekali minum. Bangga lagi. Ini masalah.
Faham tak? Sebab tu macam Ustaz sebut baru kisah baru ni apa? Sebab apa? Sebab ingat mengapa setengah Allah ampunkan, setengah Allah tak ampun? Sebab Allah lebih mengetahui tentang hambanya. Macam Ustaz sebut. Sikit macam Ustaz sebut baru ni. Ustaz pergi kuliah di batu apa? Batu 3. Macam mana seorang lelaki dalam adalah Ihya Ulumuddin, kisah seorang apa? Seorang lelaki. Seorang lelaki ni dia apa? Dia kuat minum arak. Jadi pada dia mati, orang tak mau kebumikan mayat dia. Kisah dia. Jadi bawa mayat dia ke masjid, ahli masjid tak mau sembahyangkan jenazah dia. Sebab apa? Sebab diketahui dia ni minum arak, fasik. Mana romang? Jahat sangat. Jadi sehingga kan dia bawa ke kaki bukit di tengah padang pasir. Cerita ni adalah Ihya Ulumuddin. Jadi dia kata di tengah padang pasir itu tiba-tiba datang. Dulu ribat guru apa macam madrasah lah. Ada apa syekh madrasah tu bersama ahli turun nampak jenazah itu, dia solatkan, kemudian mereka sama-sama kebumikan. Selesai tadi dia tanya, siapakah lelaki ini? Dia kata suamiku. Jadi mengapa kau bawa sini? Aku bawa ke masjid, orang tak mau terima. Sebab dia peminum arak. Jadi dia kata aku pun turun sebab semalam aku bermimpi esok akan ada jenazah seorang hamba Allah inda rabbi sa'idan. Di sisi Tuhan dia orang berbahagia. Orang berbahagia di sisi Tuhan dia. Jadi aku pun turun. Kau solatlah jenazah dia. Itu kau solat. Jadi kau cakap dia peminum arak. Jadi syekh tu tanya isterinya, adakah perbuatan baik yang engkau tahu pada suamimu ni sehingga aku dapat mimpi dia orang berbahagia di sisi Tuhannya? Dia kata suamiku kuat minum arak memang. Dia selepas solat Isyak dia akan minum arak. Dia mabuk. Sebab solat Isyak kan, dia mabuk. Nanti tengah malam pernah aku terdengar dia kata apa? Ya Rabbi, Tuhanku, fi aidawati minan nari a'addaha li. Tuhanku, di sudut manakah, di sudut neraka manakah kau sediakan untuk aku ini? Aku begini ya Tuhanku. Terlampau. Jadi pemabuk arak tu tegar sudah ni. Tuhanku, di manakah? Dia merintih sampai solat subuh. Aku dengar dia merintih sampai solat subuh. Dia merintih, Tuhanku, sudut neraka manakah kau sediakan untuk aku? Kemudian dia kata, dia suka apa? Dia suka raikan anak-anak yatim. Faham tak? Sebab tu kita ingat ya, biarpun orang tu jahat macam mana pun, baik macam mana pun, jangan kita terkeliru dengan pandangan zahir mata kita. Sebab apa? Sebab tidak ada seorang pun tahu rahsia Allah dengan hambanya. Tidak seorang hamba pun tahu rahsia Allah dengan hambanya. Kadang-kadang kita dapat baik, sedangkan dia sebenarnya penghuni neraka. Faham tu? Jangan sebab Allah sebut, fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Jangan kamu rasa diri kamu baik, jangan sucikan diri kamu, bersih diri kamu, kata diri kamu baik. Huwa a'lamu biman ittaqa. Dialah Allah lebih mengetahui siapa sebenarnya bertakwa. Jelas ya soalan ni? Okey, nak lanjut nanti kita hurai dalam bab tasawuf. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa billahi taufiq hidayah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim Allah min al-haqq haqqan warzuqna ittiba'ah wal batil batilan warzuqna ijtinabah wa la taj'al tabisan alaina fanadil waj'alna al-muttaqina imama. اللهم اجعل بكتابك الثابتين وسنة بك المتمسكين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. يا الله من يؤذن يلا ايمن.